Jangan nak dekat-dekat lah dengan Syiah. Seronok tengok pakai serban besar, jubah labu, lepas tu macam-macam hebat, tak payah dekat dengan Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu wa lastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan inayah Allah kita semua dapat duduk sejenak di dalam rumah Allah Ta'ala ini selepas daripada kita menunaikan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita daripada buku ataupun kitab Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, di mana kitab ini ditulis oleh Sa'id Ali Al-Qattani, seorang ulama yang tidak asing dalam dunia Islam dan menghasilkan banyak karya tulis yang berkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah kita sambung muka surat apa? Ada. Ya. 58. Perenggan ke berapa? Perenggan mana? Wasiat atau pesanan? Perenggan ke berapa? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal yang demikian, baginda berkata, "Berdirilah kamu." Menurut satu riwayat, Rasulullah bersabda, "Biarkanlah aku. Apa yang aku hadapi lebih baik daripada yang kamu perdebatkan. Aku berpesan 3 perkara kepada kamu. Pertama, keluarkanlah orang-orang musyrik dari semenanjung Arab. Kedua, berikan kepada utusan, yakni utusan kaum seperti yang kuberikan." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi menyebut perkara yang ketiga, atau mungkin orang yang meriwayatkannya yang lupa. Baik, kita berada dalam bab yang ke-9, pesanan Rasulullah menjelang wafat baginda. Mana bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi saat-saat akhir hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi telah memberikan pesanan kepada kaum keluarganya. Antaranya ialah, katanya kalau kita lihat muka surat sebelah tu, ahli keluarga Nabi sendiri pun saling berbeza pendapat. Di antara mereka ada yang berkata, "Dekatlah kamu. Rasulullah akan menulis kitab untuk kamu yang akan menyebabkan kamu tidak akan sesat sesudahnya." Di mana mengikut satu riwayat, pada satu hari saat Nabi sakit, Nabi panggil ahli keluarga dia. Nabi kata, "Mari dekat." Mari dekat. Nabi nak menyampaikan wasiat dan pesanan. Dan kata setengah riwayat Nabi suruh tulis.
Nabi suruh tulis. Ini antara setengah riwayat kata, inilah pertama kali Nabi suruh sahabat ataupun ahli keluarga menulis hadis yang diungkap oleh baginda. Belum pada ni Nabi tak benarkan tulis hadis. Kerana ketika itu wahyu sedang diturunkan. Quran tengah turun. Nabi bimbang sahabat ni bertukar antara Quran dengan hadis. Lalu Nabi larang tulis hadis. Nabi suruh sahabat sekadar hafal dan ingat hadis-hadis baginda. Sekadar ingat saja. Tulis Nabi tak benar. Tapi Quran Nabi suruh tulis. Sehingga sahabat ada yang menulis Al-Quran, dan sehingga kemudian Al-Quran itu, tulisan itu disusun balik dengan sepenuhnya pada zaman kepada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Sebab itu dikenali dengan nama Resam Uthmani. Mana mengikut tulisan ada titik, ada baris, ada sebagainya. Mengikut tulisan Arabi ataupun Arab yang sebagaimana ada pada hari ini. Dulu tulisan ni tak ada titik-titik. Nun dengan ta tu tak tahu. Mana nun, mana ta. Kenapa? Kerana semua sahabat Nabi ni dengar Quran dia hafal. Dengar je Quran semua ingat. Jadi mereka tak akan bertukar lah. Jadi mereka tulis kadar satu simbol-simbol saja. Tapi bukan dalam bentuk tulisan yang ada pada hari ini. Hadis Nabi larang tulis. Tapi ketika riwayat hadis ini daripada Ibnu Abbas, saat Nabi sakit, maka Nabi panggil keluarga dia, keluarga baginda, untuk tulis wasiat ataupun pesanan yang akan Nabi sampaikan. Ini kerana apa? Kerana ketika itu wahyu telah pun terhenti. Wahyu habis dah. Iaitu ketika Nabi duduk di Mina, ketika menunaikan Hajjatul Wada', turun ayat Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Maka lepas pada tu tak ada lagi wahyu diturunkan. Jadi tak ada dah Quran. Walaupun ada ikhtilaf ulama yang menyatakan bahawa ada lagi sekali turun lepas pada tu. Tetapi ketika saat Nabi suruh tulis hadis baginda ini, wahyu telah pun dihentikan oleh Allah. Menyebabkan bila beritahu bahawa al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka Abu Bakar menangis. Baca ayat tu, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, kata Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku ke atasmu, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku hanya redha Islam sebagai agama kamu. Maka hari itu Abu Bakar menangis. Ketika saat sahabat lain gembira. Kerana wahyu dah selesai dah. Lalu gembira sahabat. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kerana apabila ditanya pada Abu Bakar, apabila wahyu telah pun berakhir, bermakna peranan Nabi telah pun selesai, bermakna tidak lama lagi Nabi akan diwafatkan oleh Allah. Barulah sahabat lain menangis sama. Jadi makna itulah bagaimana sifat ataupun kita sebut sebagai pertama, halusnya kerohanian Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dia dapat mengetahui suatu yang tersirat di sebalik ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi ada sahabat lain, Ibnu Abbas antaranya, dia cuma diiktiraf oleh Nabi sebagai penafsir kepada Quran. Nak faham Quran ni, tafsir dia Ibnu Abbas. Tapi dari segi menyelami makna rohani yang ada dalam Quran, ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ini kelebihan-kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Nabi panggil lah. Nabi panggil. Lalu Nabi kata apa? Biarkan aku, kata Nabi. Nabi kata biar aku duduk seorang. Sebab ada sahabat ni ada duduk, keluarga ni ada duduk tikai. Apa makna Nabi panggil kita ni? Nak tulis macam mana? Nabi sendiri ke tulis, ke Nabi suruh kita tulis? Lalu Nabi berkata, biarkan aku, apa yang aku hadapi lebih baik daripada yang kamu perdebatkan. Nabi kata, Nabi kata tinggalkan aku. Mana Nabi nak Nabi tak nak ada perdebatan di sekeliling dia.
Nabi tak nak jiwa dia diganggu, akal hati dia diganggu, kerana saat itu Nabi sedang asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maklumlah Nabi seorang yang menjadi kekasih Allah taala. Lalu Nabi berkata, aku berpesan 3 perkara kepada kamu. Nabi kata aku nak pesan 3 perkara. Tapi mengikut riwayat ini Nabi pesan 2 je. Satu lagi tu Nabi tak pesan. Dan ada kata Nabi tak sebut satu lagi tu kerana Nabi dah mula saat akhir Nabi. Mana Nabi dah mula ada Nabi dah mula menghadapi sakarat ataupun saat-saat yang sudah dekat dengan kewafatan. Ada kata Nabi sebut, tapi perawi itu terlupa. Perawi hadis itu terlupa. Jadi mana Nabi cuma sebut 2. Yang pertama kata Nabi, keluarkanlah orang-orang musyrik dari semenanjung Arab. Nabi kata keluarkan musyrikin, orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang mengkufuri Allah Ta'ala daripada semenanjung Arab. Ada setengah kata semenanjung Arab itu dengan maksud keluarkan daripada tanah haram. Itu ada kata begitu. Tapi ada kata tak, semenanjung Arab tu memang semenanjung Arab. Kerana itu ketika kerajaan Arab Saudi di zaman Malik Fahad, zaman lepas pada Perang Teluk. Lepas pada Perang Teluk sekitar tahun, Perang Teluk tu apa? Tahun 1990 kan. Perang Teluk lebih kurang begitu. Yang hasil berlaku antara perang antara Iraq dan Iran. Lepas itu kemudian masuk tentera Amerika. Dan Malik Fahad membenarkan mereka membuka pengkalan-pengkalan tentera di Jazirah Arab, semenanjung Arab. Maka mendapat tentangan besar dari kalangan ulama-ulama Saudi dan juga ulama-ulama dunia, kerana Nabi telah berkata dalam pesanan ini, keluarkan orang-orang musyrik daripada semenanjung Arab. Jadi mereka kata semenanjung Arab tu ialah semenanjung Arab betul. Mana ambil hakikat. Ada ulama berkata semenanjung Arab itu iaitu Ardul Haram, tanah haram itu. Keluarkan pada tanah haram. Jadi mana berlaku berdua pandangan ulama. Ada yang kata Jazirah Arab maknanya hanya tanah haram. Ada kata Jazirah Arab ialah Jazirah Arab betul, semenanjung Arab. Maka itu berlaku penentangan. Tapi walau bagaimanapun sekarang lepas pada itu tak lama, bukan setakat di Jazirah Arab orang kafir masuk, bahkan di tanah haram pun orang kafir masuk. Tanah haram Mina dibuat penempatan pekerja-pekerja kereta api daripada China. Malaysia masuk tender tu. Masuk tender buat kereta api yang kita ada sekarang daripada Mina sampailah ke Madinah. Itu Malaysia pun masuk, tapi tak lulus sebab Malaysia tak ada pengalaman buat kereta api. Jadi mana beri ke China. Lalu pekerja China dibawa pekerja dia. Dan sehingga mendapat protes daripada ulama di Arab kerana bawa masuk ke dalam tanah haram. Mereka mabuk-mabuk dalam tanah haram ini. Tapi kerana kepentingan Saudi nak bangunkan jalan kereta api itu, dia tak kira dah. Tanah haram tak tanah haram, dia tak kira. Ini mendapat tentangan besar dari kalangan para ulama. Sedangkan Nabi kata keluarkan orang musyrik daripada Jazirah Arab. Ini mana Jazirah Arab? Ini ada kata tanah haram. Jadi tanah haram ni memang ketika Fathul Mekah ada lagi orang-orang kafir ni, orang kafir Arab, orang kafir Quraisy, orang kafir kabilah di Mekah ini yang Nabi kumpul. Ketika Nabi buka ke kota Mekah, Fathul Mekah, Nabi kumpul mereka. Yang pernah buat jahat ke Nabi, yang pernah caci maki Nabi, yang pernah halau Nabi, macam-macam lah. Nabi kumpul mereka. Ada yang masuk Islam, Nabi terima mereka, Nabi maafkan mereka. Mana yang tak masuk Islam, Nabi kumpul. Lalu Nabi tanya mereka, agak-agak kamu apa aku nak buat pada kamu hari ini? Agak-agak kamu, aku nak buat apa? Tindakan. Sebab pada menjadi satu tradisi, apabila tawanan perang biasanya dibunuh. Tawanan perang dibunuh kalau dia tentera. Dia tentera, dia jadi ditawan, maka dia dibunuh. Kalau dia orang awam, orang rakyat biasa, ditawan, maka dia akan jadi hamba sahaya kepada kerajaan baru yang menjajah ataupun yang memenangi peperangan itu. Lalu Nabi tanya mereka, agak-agak kamu ni aku nak buat apa?
Lalu mereka pun macam-macam lah. Orang tu pandang orang ni pandang orang tu. Akhir sekali ada seorang menjawab dengan jawapan nak pujuk Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kami tidak mengenali kamu melainkan seorang yang baik. Dah kalah dah jadi tawanan perang dah. Dah jadi tawanan perang, lalu cakap ke Nabi. Dulu duk maki Nabi. Sekarang kamu adalah seorang yang baik, suka menghubungkan silaturrahim, suka menghubung antara persaudaraan antara keluarga, gemar membantu anak yatim, baik dengan orang-orang miskin dan fuqara. Macam-macam disebutkan Nabi. Kononnya takut Nabi ni bunuh mereka, ataupun Nabi jadikan mereka hamba sahaya ataupun hamba abdi. Lalu apa kata Nabi pada orang kafir ni yang datang, yang Nabi kumpul? Lalu Nabi berkata, izhabu wa antumut tulaqa. Nabi kata, pergilah, keluarlah daripada tanah haram ini. Tak apalah, kamu tak nak masuk Islam, aku tak paksa. Kerana memang Islam ni tidak memaksa orang kafir masuk Islam. Yang dipaksa ialah orang Islam yang dah Islam, maka dipaksa beribadah. Salat 5 waktu, hak wajib-wajib. Jadi maknanya yang kafir tadi Nabi kata apa? Izhabu, pergilah, keluarlah kamu. Wa antumut tulaqa, kamu semua dibebaskan. Kamu bebas, tak ada sebarang tindakan daripada Nabi. Jadi keluarlah mereka pada tanah haram start daripada hari itu. Dan mereka tidak masuk ke dalam tanah haram. Itu dipanggil haram, ardul haram, bumi yang dihormati atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi berkata hanya 2 tempat Dajjal tidak boleh masuk, iaitu tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Di mana bila Dajjal keluar nanti, maka tempat lain semua dia boleh pergi. Tempat lain, tempat kita ni memang dia boleh datang. Cuma 2 tempat yang tidak masuk sempadannya, iaitu tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Lalu kalau ada orang kafir, orang yang durhaka, bukan orang kafir, orang yang munafikin duduk di Mekah dan Madinah, maka ketika Dajjal menghentakkan kakinya di luar daripada tanah haram, lalu semua mereka akan berlari keluar daripada tanah haram. Mana yang tadi yang munafik, orang yang durhaka yang duduk dalam 2 tanah haram ini, bila dengar kata Dajjal tu datang, Dajjal tak boleh masuk 2 tanah haram. Tapi Dajjal tu duduk kat luar sempadan. Dia hentak je kaki dia, maka yang munafik semua keluar cari Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal. Yang mukmin selamat daripada godaan ataupun daripada hasutan Dajjal. Jadi makna itu di antara apa yang Nabi pesan, keluarkan musyrikin daripada jazirah Arab. Yang kedua, Nabi kata berikan kepada utusan kaum seperti yang kuberikan. Ini menjadi budaya Nabi, menjadi amalan Nabi. Dulu utusan ni, misalnya contohnya kita panggil utusan ni duta lah. Duta daripada satu negara kepada negara lain. Contohnya nak mengadakan hubungan diplomasi ke, ataupun rundingan perang ke. Biasa dulu duta ni dilayan dengan kasar. Bahkan ada negara raja-raja yang bengis, yang zalim, datang utusan daripada kaum kabilah, dibunuh duta tu. Duta tu ataupun dia tak bunuh pun dikerat telinga. Duta tu balik sebagai satu amaran kepada kerajaan yang sebelah lagi itu, tengok kami buat kepada duta kamu. Makna amaran, jangan nak main dengan kami. Duta kamu balik telinga rebeh, hidung tersiat ke, itu dibuat dulu. Tapi Nabi ni bila duta-duta datang kepada Nabi ketika Nabi di Madinah, Nabi sebagai Amirul Mukminin, Nabi layan mereka dengan baik. Bahkan Nabi bertanya, bagaimana perbelanjaan pulang mereka? Ini nak balik jauh ni. Kamu daripada mana? Daripada Syam. Kamu pada mana? Pada Mesir. Kamu daripada mana? Daripada Afrika. Okey, datang buat utusan. Nak apa? Perjanjian damai sebagainya. Nak balik ni ada belanja tak? Tak ada belanja? Tak ada belanja, Nabi beri belanja. Maknanya, Nabi menukar 100% budaya-budaya pentakbiran dan pemerintahan yang ditakbir oleh orang bukan Islam ataupun orang kafir. Ini Islam. Islam ni diubah budaya itu. Dulu budaya Arab, anak laki-laki
diberi hidup, anak perempuan dibunuh. Nabi tukar budaya itu dengan Islam, dengan kedatangan Islam. Wanita-wanita diperdagangkan, dijual di zaman jahiliah, tapi Nabi angkat kedudukan kaum wanita, angkat sehingga wanita sama mulia dengan kaum lelaki di sisi Allah Ta'ala, dan mereka dijaga keselamatan dia. Jadi banyak lagi Pak urusan-urusan pentadbiran Nabi tukar dengan Islam. Sebab itulah sampai kepada hari ini orang kafir sangat, dah dunia barat ni, dunia kafir ni, dia sangat bimbang jika ada mana-mana negara Islam beramal dengan pentadbiran dan pemerintahan Islam sebagai sebuah negara Islam yang sebenar. Dia takut. Kerana kalau wujud sebuah kerajaan Islam yang sebenar dengan pentadbirannya, dengan hukum hududnya, dengan hukum ta'zirnya, dengan hukum diatnya, dengan keadilan ekonominya, dengan sistem kebersihan, bersihnya, berintegritinya pentadbiran, maka negara kafir, maka mereka orang-orang kafir rasa sangat terancam. Banyak negara-negara kafir akan minta supaya dilaksanakan sistem yang sama. Betul kalau kita lihat mengapa begitu senang tentera Islam masuk menawan Spanyol, ataupun kan lawan-lawan apa ni, Spain, lawan Spanyol, menawan Spanyol dulu. Dulu Spanyol di bawah Kristian, di bawah kerajaan Kristian, macam-macam lah ditakbir terus dah oleh Kristian Ortodok di Spanyol dulu. Tapi bila datang Islam, tentera Islam yang dipimpin antaranya oleh Tariq bin Ziyad, kebetulan nama masjid kita kan, Tariq bin Ziyad, datang bawa satu bala tentera besar. Mereka senang menawan Spanyol, senang dia tawan Spanyol, tak berlaku satu pertumbungan besar, peperangan besar sebagaimana dengan negara-negara lain. Kenapa? Kerana tentera Islam mendapat kerjasama daripada rakyat Kristian yang duduk di bawah kerajaan Kristian Spanyol. Kerana mereka duduk bawah kerajaan Kristian, banyak diskriminasi. Walaupun mereka Kristian juga, tapi ditindas oleh kaum pemerintah, ditindas oleh kaum-kaum bangsawan, ditindas oleh gereja sendiri. Mana mereka tidak diberi hak. Mereka ditakbir secara zalim, menyebabkan apabila dengar cerita tentera Islam nak masuk tawan negara dia, maka rakyat beri laluan. Rakyat kata sini tempat laluan selamat, sini tempat lemahnya tentera kerajaan Kristian Spanyol ni, di sini kelemahan mereka, di sini tersimpan bahan-bahan logistiknya, maka mereka beri bantuan. Mereka beri bantuan senjata, mereka beri bantuan maklumat, perisik ketenteraan, menyebabkan tentera Islam dapat menawan Spanyol dengan agak senang. Senang dia tawan Spanyol. Lalu rakyat mereka dah tengok bagaimana negara Islam melayan orang-orang kafir dalam negara Islam. Sedangkan mereka sama-sama kafir pun tak dapat layanan seadil itu, menyebabkan sebahagian mereka berhijrah ke negara Islam untuk mendapat keadilan. Yang tak dapat nak hijrah duduk dalam negara Kristian, mereka beri laluan kepada tentera Islam untuk menawan negara mereka. Lalu ini yang dibimbangi oleh golongan barat pada masa ini. Dia takut kalau muncul sebuah negara Islam yang adil, yang begitu sekali indahnya ajaran Islam, orang kafir boleh hidup dalam negara Islam dengan selamat. Kerana Nabi SAW bersabda, man aza zimiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti hati orang kafir zimmi yang duduk dalam negara Islam, sama dengan dia menyakiti hati aku. Mana begitu keadilan Islam. Kalau muncul di zaman ni, pertama orang kafir akan hijrah ke negara Islam, meningkat, memajukan negara Islam, pelaburan akan berpindah ke negara Islam. Memang kalau kita buat begitu, pelabur-pelabur besar dunia ni dia akan berpindah ke negara Islam yang ditakbir, diurus takbir dengan sistem Islam. Tak ada corruption, tak ada rasuah, tak ada penindasan, tak ada dipanggil apa ni, tidak ada tidak ada penguasaan ekonomi. Kenapa? Kerana Islam ni sistem ekonomi dia adil. Lalu kalau ada sebuah negara Islam macam tu, maka cepat maju. Pelabur akan datang, bukan pelabur Islam saja, bukan daripada Kuwait, daripada Bahrain saja, bahkan daripada seluruh dunia
akan mula datang melabur dalam negara Islam yang sudah tentu mereka tidak dizalimi. Ini makna batu negara kafir ini dibimbang. Bangun sebuah negara Islam yang ekonominya Islam, pentadbirannya Islam, politiknya Islam, kehidupan sosialnya Islam, maka itu sangat membimbangkan mereka. Jadi kerana itu Nabi ajar supaya berlaku baik kepada utusan. Dan setengah ulama berkata yang ketiga tu Nabi tak sebut masa ni. Nabi sebut ketika Ali dekat Nabi dah sakarat dah ni, Nabi sakarat. Nabi panggil Ali. Mengikut satu riwayat, Nabi panggil Sayyidina Ali ataupun Nabi berbisik kepada Ali. Dua orang Nabi panggil ketika dekat dengan Nabi nak wafat. Ali dan Nabi panggil Fatimah. Nabi panggil Fatimah. Ali ni Nabi pesan apa? Antaranya Nabi pesan berlaku baik kepada hamba sahaya. Hamba sahaya ni berlaku baik. Kena layan dia dengan baik, dengan keadilan. Jangan herdik dia, jangan pukul dia. Dan kalau pukul dia pukul yang sekadar mengajar dan sangat dilarang dipukul di atas wajahnya. Nabi ajar. Mana ada setengah kata itulah pesanan yang ketiga. Kali ini Nabi sebut dua je, tapi yang ketiga tu ialah ketika Nabi dekat dengan nak wafat. Makna Nabi pesan berlaku baik kepada hamba sahaya. Lepas tu Nabi panggil Fatimah, lalu Fatimah dengan penuh sedihnya, dengan penuh muramnya muka dia, datang letak telinga kat bibir Nabi. Lalu Nabi cakap. Fatimah pun senyum Fatimah. Lalu tidak diceritakan kepada siapa. Dah lama dah Nabi dah wafat dah. Lalu ada orang tanya Fatimah, aku dulu tengok kamu wahai Fatimah, ketika belum pada tu kamu sedih. Di atas kewafatan keadaan bapamu Rasulullah dalam keadaan nazak. Nampak kamu sedih. Lepas tu bapa kamu panggil kamu, dia bercakap dengan kamu. Lepas tu kami lihat kamu senyum. Apa sebab dia wahai Fatimah? Lalu Fatimah berkata, aku bolehlah cerita sebab bapaku Rasulullah telah pun tiada. Aku nak beritahu kepada kamu, aku sedih tu kerana aku kehilangan bapa. Berkehilangan Rasulullah, seorang yang sangat disayangi. Tapi aku seronok tu apa? Aku senyum kerana bapaku berbisik kepadaku. Rasulullah berbisik. Rasulullah kata apa? Orang pertama yang akan menyusuliku wahai Fatimah adalah kamu. Lalu seronok Fatimah. Kenapa? Dijanjikan tak lama lagi dia akan wafat. Dia akan mati juga. Maka akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayat bahawa Fatimah meninggal tidak berapa lama selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, makna pesanan ketiga tu tadi tempat tadi. Hak Nabi pesan pada Ali. Ada kata Nabi tak sebut. Ada kata Nabi sebut tapi perawi dia lupa. Jadi makna berbagai-bagailah perkataan. Kata Rasulullah katanya, mengikut riwayat, qila dikatakan Rasulullah tidak jadi, tak sempat ataupun tak dibatalkan menyebut perkara yang ketiga, atau mungkin orang yang meriwayatkannya yang lupa. Jadi makna Nabi, maka kita tak letaklah kata Nabi lupa. Maka kita berpegang Nabi tak sebut. Nabi tak sebut. Maka sebut bila? Sebut dekat dengan nak wafat tadi, iaitu kepada Ali. Ada kata kita kalaupun nak terima kata lupa, bukan Nabi lupa tapi perawi hadis itu yang lupa. Jadi makna kenapa? Kerana kita menjaga kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak boleh kata Nabi itu Nabi lupa, tidak. Nabi tidak lupa sebagaimana kita lupa. Walaupun pernah berlaku Nabi salat zuhur 2 rakaat. Nabi salat zuhur 2 rakaat. Patut zuhur ni 4 rakaat. Tapi cukup 2 rakaat Nabi bagi salam. Lalu ada makmum belakang sahabat nama dia Zulyadain. Zulyadain pun tanya Nabi, "Aqasarta ya Rasulullah?" Engkau qasar ke solat ni ya Rasulullah? Sedangkan masa itu bukan musafir, kan? Jadi dia tanya Nabi, "Aqasarta ya Rasulullah?" Lalu Nabi dengar begitu, Nabi pun bangun. Nabi bangun, Nabi sambung lagi 2 rakaat. Nabi sekadar Nabi bangun, takbir, dan Nabi sambung lagi 2 rakaat. Jadi makna kenapa itu bukan lupa. Bukan lupa macam kita lupa. Bukan. Kenapa? Kerana itu adalah pengajaran. Nabi Allah Ta'ala
mentakdirkan begitu kerana apa yang berlaku itu menjadi pengajaran ilmu fiqh kepada kita. Jadi kalau kita ni tiba-tiba macam tu juga, 2 rakaat kita solat maghrib 3 rakaat, tapi sampai kat 2 rakaat lepas tahiyat awal kita pun beri salam, jadi 2 je. 2, lepas tu baru teringat. Maka teringat, bangun balik, sambung 1 rakaat saja. Mana ambil daripada pelajaran tadi. Jadi jangan sambung 3 lah, jangan buat 3. Itu jadi solat baru. Jadi solat baru ni sambung saja. Sambung daripada 2 tadi jadi 1. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. Dengan syarat mana? Dengan syarat tidak berkata-kata melebihi 6 huruf. 6 kalimat. Kata para ulama fiqh pula. Kenapa? Ambil daripada pertanyaan Zulyadain. Aqasarta ya Rasulullah. Aqasarta ya Rasulullah. Lebih ke 5 kalimat. Jangan lebih pada tu. Maka ulama mengatakan, tapi jangan kita lepas beri salam 2 rakaat tadi maghrib, dah beri salam dah. Kita pun duduk sembang dulu. Lepas sembang baru teringat 1 rakaat tak cukup. Nak sambung, nak sambung tak boleh. Sebab dia dah telah berkata sesuatu yang di luar daripada salat dan melebihi kalimat ataupun patah kalimat yang 5 ataupun 6 patah kalimat. Jadi makna itu. Jadi Nabi itu tidak lupa. Itu bukan lupa, itu adalah merupakan satu ketentuan Allah untuk menjadi pengajaran ataupun pelajaran kepada kita semua. Jadi jadilah hukum kepada kita. Sebab tu setiap apa yang berlaku pada Nabi itu orang kaji, orang lihat, lahir daripada istimbat daripadanya hukum-hukum. Di situlah pula Imam As-Syafi'i susun pula ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh disusun oleh Imam As-Syafi'i dalam kitab dia Ar-Risalah. Ambil daripada hadis-hadis Nabi, kisah-kisah yang berlaku, timbul pula usul fiqh. Datang ulama kemudian buat lagi hukum, ambil istinbat hukum lagi, lahirlah ilmu kaedah, qawaid fiqhiyah, diperkembangkan oleh seluruh ulama. Jadi maknanya sehingga sekarang sempurnalah ilmu kepada kita semua apabila begitu banyak ilmu-ilmu yang datang. Usul fiqh, qawaid fiqhiyah, adanya berbagai-bagai fiqh yang perlu dipahami. Jadi sebab itu yang pentingnya batu kita kena belajarlah kalau nak faham. Kita kena belajar fiqh. Fiqh ni mesti belajar usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Dia tak boleh belajar hukum fiqh. Hukum fiqh tu ada siap. Itu senang. Hukum fiqh ni senang. Dia macam roti canai lah. Roti canai. Senang dia. Orang buat roti canai letak depan kita. Makan je lah. Itu senang. Tapi hang tu pemalas lagi. Jadi mana? Qawaid fiqhiyah itu disusun oleh para ulama. Ulama nak tulis kitab hukum fiqh, dia wajib memahami secara mendalam usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Maka barulah dapat istinbat hukum daripadanya. Dan sebelum pada itu banyak lagi. Kena faham Quran, faham hadis, faham tafsir, faham hadis, usul hadis, usul tafsir. Banyak lagi lah. Ada sebab itulah kita ni padan baca hak ulama tulis lah. Ulama dah tulis siap, roti canai dah siap. Jadi cicah je lah hak tu. Cuma pilih lah, nak berkuah ke tak nak berkuah, banjir ke tak banjir, itu saja. Tapi dari segi mengambil hukum, ulama-ulama dulu dah bekerja keras dah. Imam Jalaluddin As-Sayuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ulama-ulama besar Az-Zahabi. Ini ulama-ulama besar, mereka dah istinbat hukum daripada hukum fiqh itu. Sebab tu kita tengok ulama-ulama mujtahid mazhab ni tak ramai. Mana Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, Daud Az-Zahiri, betul adalah tak ramai. Datang ulama-ulama lepas pada itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, diikut dia. Diikut saja dan diikut mazhab mana? Mazhab Asy-Syafi'i. Datang Imam An-Nawawi, sebegitu alim Imam An-Nawawi, ikut mazhab Asy-Syafi'i. Ada lagi ikut mazhab Maliki. Dia tak buat mazhab dia sendiri. Kenapa? Nak sampai tahap boleh bina mazhab sendiri ni bukan sebarangan ulama. Bukan sebarangan. Itu dia. Jadi Imam Nawawi tak berani nak buka mazhab dia sendiri. Makna begitu. Dia akan ikut ulama lain, ulama yang terdahulu. Imam Bukhari, ahli hadis tu Imam Bukhari tu. Tak adalah orang paling kuat ingatan dalam ilmu hadis Imam Bukhari pun bermazhab Asy-Syafi'i. Kita hari ini baru baca kitab Al-Bukhari.
tapi tak nak bermazhab dah. Kan pelik tu. Imam Bukhari sendiri pakar hadis ikut Imam As-Syafi'i. Kita yang baca kitab Imam Bukhari tu pun baris tak betul, tiba-tiba nak kritik Imam As-Syafi'i. Jadi orang panggil apa tu? Orang panggil cerdik ke perasan? Orang panggil perasan lah tu. Jadi maknanya pada kita belajar ikut mazhab-mazhab itu adalah lebih selamat bagi orang yang tidak mempunyai ilmu yang mendalam sebagaimana imam-imam mazhab yang terdahulu. Jadi ikutlah, tak jadi hina pun kita. Dia tak boleh taklid ni akidah. Fiqh tak apa taklid. Akidah tak boleh dah. Dan bab akidah. Tuhan kita siapa? Allah. Kamu mana tahu Allah Ta'ala Tuhan kita? Dah orang ramai kata begitu belaka, itu tak sah akidah tu. Tapi fiqh tak apa. Mengapa buat begini? Apa dalil dia? Hadis, Quran. Saya tak tahu dalil. Tapi ni lah Imam Syafi'i tulis dalam kitab dia. Okey, boleh. Jadi maknanya biar kita begitu. Ini ada hak yang dipanggil dipanggil hak jenis naik kepala santan. Kalau buat kuih ni naik kepala santan. Lebih sangat. Sampai memperlekehkan para ulama-ulama mazahib yang terdahulu. Dia kata apa? Zaman Nabi tu tak ada mazhab-mazhab pun. Ini banyak ni. Sekarang kita ni ramai ulama Facebook dia panggil. Itu dia orang ulama Facebook, ulama Google, Syekh Al-Googley. Itu ulama Facebook. Ulama Facebook tu mazhab Zuckerberg tu. Mak Zuckerberg tu. Jadi mana jangan pakai tu. Sebab tu guru dia tahu orang Yahudi mana tu. Bolehlah kita nak pakai, nak baca maklumat sikit, tapi kena belajar. Boleh nak search dalam Google, cari beberapa maklumat ilmu agama, tapi kena ada guru. Jangan pakai Google tu je. Kan? Jadi kena pakai ulama-ulama. Pergi mengaji. Panggil ulama, kita duduk depan para alim ulama belajar, insya-Allah kita akan ada adab dan akhlak. Jadi ada kata Nabi dulu tak ada, zaman Nabi tak ada pun mazhab. Cuba tanya di balik, kamu mana tahu? Sedap dia kata, kita je sibuk bermazhab. Zaman Nabi tak ada mazhab-mazhab apa, kamu mana tahu? Dia kata tak ada mazhab. Iyalah zaman Nabi semua ikut Nabi. Semua ikut Nabi. Zaman Nabi ni semua ikut Nabi. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga berbeza-beza pandangan. Maknanya dah ada aliran tu dah ada. Tapi dibenarkan oleh Nabi. Kenapa? Kerana semua sahabat Nabi tu mustahik belaka. Jadi Nabi benarkan. Sebagaimana kita sebut. Sayyidina Ali. Dalam pegangan Sayyidina Ali, wuduk tak ada tertib. Bolehlah nak basuh apa saja dulu. Basuh kaki dulu, basuh kepala, basuh lengan, basuh muka. Boleh, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Kerana tertib tu tidak wajib. Sahabat-sahabat lain kata wajib. Tapi dua-duanya betul. Mana sudah ada aliran. Cuma dia tak panggil mazhab. Dia tak panggil mazhab. Tapi perbezaan pandangan sudah ada. Lebih-lebih lagi bila Nabi wafat. Bila Nabi wafat, ada pula ijtihad as-sahabah. Ada ijtihad sahabah, amalan para sahabat Nabi, sehingga mengikut pendapat dalam mazhab Maliki, amalan Ahlul Madinah dikira sebagai pada sumber hukum. Maknanya ada mazhab dah. Itu dia. Jadi waktu jangan kita nak celupa kata. Jadi maknanya mengajilah hak ulama dah tulis. Hak tu pun tak terhabis dah kita nak mengaji. Banyak dah. Jadi sebab itu tak payah kita duduk sibuk nak bangkang ulama-ulama mujtahid, nak bangkang Imam Nawawi, nak bangkang tu orang ni. Mana itu dia antara. Jadi kita nak sesuai dengan zaman kita ni, maka itu adalah istihad-istihad moden yang tidak menolak istihad-istihad ulama yang terdahulu. Ini dia berlaku begitu. Al-istihad la tubtalu bil istihad. Tak ada fiqh dia. Istihad tidak boleh dibatalkan oleh istihad. Ada orang beristihad lain mazhab. Sebab tu zaman pada zaman para mazahib, dia tak kata mengata apa. Imam Syafi'i lain dengan tok guru dia, Imam Malik. Tapi dia tak kata apa. Kenapa? Al-istihad la tubtalu bil istihad. Benda yang beristihad tak dibatalkan oleh istihad yang lain. Jadi maknanya itu bagaimana Nabi berpesan. Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, dalam buku ni ditulis Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Hajar rahimahullah. Sebab Ibnu Hajar bukan sahabat Nabi. Radhiyallahu ni sahabat je. Mengapa tulis sahabat? Radhiyallahu
Dalam ilmu tasawuf ialah para awliya. Radhiyallahu dalam ilmu hadis ialah sahabat. Jadi sekarang kenapa tulis radhiyallahu anhu? Kerana Ibnu Hajar itu adalah di antara awliya, wali-wali Allah. Walaupun dia bukan sahabat, dia di antara wali-wali Allah. Ibnu Hajar, dua orang Ibnu Hajar dalam dunia Islam ini, iaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir di Asqalan. Baik, jadi maknanya kata Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Haytami hidup sezaman dengan Syekh Ramli. Mereka ni sama-sama bermazhab As-Syafi'i. Rasulullah memesan 3 perkara pada waktu itu. Ini menunjukkan bahawa pesanan yang ingin ditulis Rasulullah itu bukanlah yang wajib disampaikan. Sebab kalau yang wajib, tidak mungkin Rasulullah membatalkannya hanya kerana mereka berbantah-bantah. Jadi yang ketiga tu Nabi tak sebut, kerana keluarga Nabi berbantah-bantah depan Nabi. Nabi tak sebut yang ketiga. Jadi menunjukkan apa? Pesanan Nabi itu tidak wajib. Kalau wajib, Nabi akan sebut. Sebab Nabi itu kan tabligh. Nabi sifat dia menyampaikan. Lepas tu amanah, dan Nabi itu amanah. Maka tak mungkin Nabi tak sampaikan yang ketiga kalau betul-betul wajib. Jadi di situ ulama berkata tidak wajib. Sebab kalau yang wajib, tidak mungkin Rasulullah membatalkannya hanya kerana mereka berbantah. Setelah itu Rasulullah masih hidup bersama mereka beberapa hari lagi, dan ada lagi beberapa pesanan yang disampaikan Rasulullah. Jadi untuk kali ini Nabi sebut 2 je. Ini ulama kata tadi. Lepas tu beberapa hari lagi Nabi sebut yang ketiga tu. Jadi mereka kata itulah sebenarnya hak ketiga, pesanan Nabi kepada Ali bin Abi Talib. Ada pun kata Nabi dekat nak wafat, Nabi kata ummati, 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 umatku, umatku. Itu dipertikaikan oleh para ulama hadis. Kenapa? Kerana itu tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang sahih, kitab-kitab hadis sahih yang lain. Cuma perkataan riwayat itu terdapat dalam kitab Syiah. Terdapat dalam kitab mazhab Syiah. Kononnya Ali berkata, Nabi menyebut ketika itu ummati, ummati. Nak cerita apa? Nak ceritanya bahawa umat Nabi sebenarnya Syiaiyin adalah orang-orang Syiah. Itu. Yang lain tidak ummati, tidak umat aku. Mereka buat begitu. Betul. Syiah ni jangan nak dekat-dekatlah dengan Syiah. Seronok tengok pakai serban besar, jubah labu, lepas tu macam-macam hebat, tak payah dekat dengan Syiah. Syiah ni di antara ajaran yang salah ataupun tidak betul. Jadi tadi saya sebut bahawa kita jangan mendekati Syiah itu. Walaupun banyak dalam berbagai-bagai mazhab puak-puak Syiah ni, ada yang kata yang paling dekat dengan kita ialah Zaidiyah. Dalam mazhab Zaidiyah, mazhab Imamiyah, mazhab Zaidiyah, macam-macam mazhab dia, Syiah. Katanya itu yang paling dekat dengan Sunni. Tapi soalnya bagi kita orang awam, dibimbangi kita tak tahu mana yang sebenar dalam dunia Syiah itu. Maka kalau tak tahu hak sebenar, baik kita tak payah dekat. Hak Sunni ni pun tak habis nak belajar. Yang pergi nak cari Syiah tu apa pasalnya? Jadi maknanya tidak perlu untuk kita belajar. Kerana banyak perkara-perkara yang dirubah dalam ajaran Syiah itu. Dulu saya sempat belajar dengan seorang ulama besar Syiah di Pakistan. Namanya Hasan Ar-Radawi. Ini saya pergi belajar rumah dia betul. Pergi ke rumah dia belajar. Bukan belajar nak masuk Syiah, tapi belajar untuk kenal Syiah. Sebab masa tu yang kuat ulama besar ahli hadis yang hebat menentang Syiah ni di Pakistan, nama dia ialah Ihsan Ilahi Zahir. Ustaz ulama ni Syekh Ihsan Ilahi Zahir, dia banyak tulis kitab. Kitab berkenaan dengan Syiah wal Quran, Syiah wa Ahlul Bait, Syiah wa Tasyayyu', Syiah Ar-Rijal. Dan banyaklah ditulis. Jadi kerana duk study buku-buku dia ni, kitab-kitab dia ni, maka kami 2-3 orang yang belajar ni, yang baca buku tu, kalau macam ni cuba kita pergi tanya. Kita tengok kitab Syiah sendiri pula. Macam mana kitab Syiah tu? Belajar dengan ulama dia, tengok macam mana betul tak sebagaimana yang Ihsan Ilahi Zahir tulis dalam kitab dia ni.
Maka kami pun pergi jumpa. 2-3 orang lah saya pergi. 2-3 orang jumpa ulama besar Syiah. Dia ni sebagai mursyidul am Syiah lah. Di Pakistan ni. Nama dia Hasan Ar-Radawi. Pergi belajar ke rumah dia. Belajar rumah. Rumah dia bilik besar. Bagi 2 bilik kita ni. Apa ni masjid kita ni rumah dia. Tengah tu tempat dia menulis. Keliling ni kitab. Nak ambil kitab kena pakai tangga ke atas tu. Punya alim Hasan Ar-Radawi ni. Mahir 5 bahasa. Dia boleh mahir 5 bahasa. Masa saya begitu dia sedang tulis kitab Tafsir Al-Fatihah. Tafsir Al-Fatihah dinamakan Tafsirul Bayan. Tafsir Al-Fatihah tu baru tafsir Al-Fatihah 13 jilid. Itu alim tak alim. Daripada berbagai sudut dia tulis. Dah dia bincang tentang Al-Fatihah. Jadi kami katalah kami nak belajar. Dia pun beri kitab. Banyak percuma lah kitab. Nak belajar. Itu belajar kitab-kitab Syiah. Rupanya memang betul. Dalam kitab Syiah itu suatu yang bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu, jadi kita tahulah Syiah tak betul. Maknanya berdasarkan kepada mulut ulama Syiah sendiri, berdasarkan kitab-kitab Syiah sendiri. Kitab Syiah Rijalul Kafi, Rijalul Kasi, kitab Al-Kafi, Raudah fil Kafi. Itu banyak kitab-kitab dia. Jadi maknanya jadi tak payah dekat lah. Payah kita nak beza. Kita yang belajar Sunni pun tak berapa nak jelas lagi, maka kita tak payah cari orang lain. Yang mana kita peganglah, pegang tasawuf, peganglah tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Fiqh, peganglah fiqh 4 mazhab. Pilihlah salah satu. Dah kebetulan kita Malaysia As-Syafi'i, peganglah As-Syafi'i. Tak payah duk balah dengan orang lah. Lepas tu akidah pula, peganglah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Hasan Ali Asy'ari, Abdul Mansur Al-Maturidi. Selesai dah untuk kita orang awam. Jadi makna tak payah nak raba-raba kod lain dah. Baik, itu di antara ilmu. Wasiat atau pesanan yang ketiga dalam hadis ini berkemungkinan adalah Al-Quran. Ini kata ulama dibahas. Mungkin Nabi nak pesan tu apa? Bacalah Quran, pegang Quran. Mungkin wasiat untuk mengutus pasukan tentera Usamah. Masa tu Usamah tengah menyiapkan bala tentera untuk pergi berperang. Lalu mungkin untuk itu. Mungkin wasiat mengenai salat. Mungkin wasiat mengenai tentang hamba sahaya. Wasiat supaya kuburnya jangan dijadikan berhala yang disembah. Boleh jadi begitu. Wasiat-wasiat ni Nabi dah sebut dalam hadis-hadis Nabi sebelum pada tu. Jadi cumanya wasiat itu mengulangi apa yang telah dipesan oleh Nabi. Pesan sebab kita ni sebenarnya wasiat ni bila wasiat? Wasiat kita duk anggap wasiat ni ialah masa dekat nak mati. Sebenarnya tak, wasiat ni nasihat itu juga adalah wasiat. Macam kita kuliah malam ni. Kuliah malam ni wasiat lah. Sebagai sebahagian pada tausihat, iaitu nasihat-nasihat. Maka itu wasiat kepada kebaikan. Antara Nabi apa? Boleh jadi Nabi nak pesan, jangan jadikan kuburnya sebagai tempat penyembahan. Maknanya jangan sembah kubur Nabi. Jangan sembah kubur Nabi. Maka di sana boleh jadi begitu Nabi nak sebut. Jadi mana kita. Jadi itu banyak lagi lah perbahasan para ulama. Makna sembah kubur Nabi ni apa makna? Jangan buat macam orang Yahudi buat terhadap kubur Nabi-Nabi terdahulu. Jangan jadikan kubur Nabi-Nabi Nabi bagaimana perbuatan orang-orang Nasrani. Sekadar pergi ziarah, tak apa. Sekadar pergi ziarah kubur. Bahkan kita digalakkan untuk ziarah kubur. Sebab ziarah kubur membawa kita ingat kepada mati. Bahkan ulama berkata, setengah ulama kata apa? Pergi ziarah kubur orang kafir pun dibenarkan. Pergi tanah kubur orang kafir, tapi jangan pergi baca tahlil. Jangan pakai duduk keliling kubur orang kafir. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak payahlah. Pergi ziarah saja. Ziarah apa? Untuk ingat mati. Sekadar itu. Mana? Oh ni dia tokek besar ni, kereta besar, kedai besar. Dulu bukan main lah, hebat, rumah pun besar. Mandi dalam kolam. Rumah ada kolam lagi besarnya. Akhir sekali, tengok ni kubur dia. Makna kubur dia. Apa ni? Jerat dia. Jadi untuk kita ambil iktibar. Tak apa. Sekadar tu saja. Jadi kalau kubur orang Islam, apatah lagi lah. Jadi kita masuk, kita nak perkuburan, beri salam. Jadi kita baca Al-Fatihah dan sebagainya. Itu baca itu. Buat lagi. Dan tu sampai, lepas tu duk bahas. Sampai tak kita baca Quran dan sebagainya. Sebab dia kata apa? Kata ulama tak ada. Ulama
Di antara yang dipegang, pandangan-pandangan pendapat yang dipegang oleh mazhab Al-Wahabi, iaitu apa? Ialah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri sebut tahlil boleh. Dah macam mana? Mana sebab itulah kita jangan gelojoh lah. Imam Ibnu Taimiyah sendiri sebut tahlil itu jika dibaca 1000 tahlil, kata Imam Ibnu Taimiyah, maka menyebabkan seluruh ahli kubur Darul Mukmin, mana ahli kubur ni mendapat kebaikan daripadanya, bukan setakat kubur yang kita duduk tu. Jadi makna batu jangan gelojoh. Jadi kaji dulu ni, banyak kita ni tak boleh dengar benda baru. Dengar benda baru siap. Mana nak pakai tu, nak pegang tu, balas terus dengan orang. Ini masalah. Jadi sebab itu kita kaji, duduk dengan alim ulama. Dia akan buatkan, dia akan ajar kita kitab-kitab para ulama yang muktabar, yang ditulis oleh para ulama. Itu duk bahas belaka tu, masalah telkin tak telkin, bahas kan. Duk bahas masalah telkin tak telkin. Telkin tu memanglah tak wajib. Tak ada siapa pun ulama kata wajib. Ada dia kata setengah tu. Dia tuduh kita apa? Dia tuduh kita ni puak-puak talqin. Wajib talqin. Siapa kata? Kamu reka untuk kami, lepas tu kamu tuduh kami. Tak ada begitu. Kita tak pernah kata talqin tu wajib. Cuma kita kata Imam Asy-Syafi'i kata sunat. Imam An-Nawawi kata sangat dituntut. Dah. Saya ikut dia je lah, kita kata kat dia, kat mereka. Ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i lah. Kalau saya aling pada Imam Syafi'i, saya tak ikut lah Imam Syafi'i. Itu masalah dia. Jadi kita sekarang sibuk nak balas, bertelingkah saja. Ustaz sama ustaz. Hak tak ustaz betul lagi lah kan. Jadi mana tak payah. Tenangkan diri, damaikan jiwa, kaji ilmu dengan tenang. Kaji. Ada masalah tak sesuai, berlainan dengan orang lain, jangan bahas tapi muzakarah. Itu ni sibuk nak bahas. Sikit-sikit bahas, sikit-sikit bahas. Jadi itu dia. Nabi larang kita berbahas. Sekalipun kamu benar, kata Nabi. Sekalipun kamu benar, tak payah bahas. Yang boleh muzakarah boleh. Itu dia muzakarah. Ini bahas tu bukan setakat luar, dalam internet, dalam Facebook bahas lagi sampai habis kota-kota duk bahas. Jadi sebab tu kita kena buat benda hak baik-baik lah, duduk dengan tenang-tenang. Insya-Allah kita tengok di sini, boleh jadi Nabi berpesan tadi. Boleh jadi Nabi pesan wasiat itu boleh jadi Nabi pesan disampaikan Rasulullah setelah gagal menyebut 3 perkara pada wasiat sebelumnya. Boleh jadi beberapa hari lepas itu Nabi ingatkan wasiat-wasiat yang lain. Boleh jadi nak sambung hak 2 tadi. Jadi dalam lepas pada hari Nabi sebut 2 perkara tu, 2-3 hari pada tu banyak lagi Nabi sebut wasiat. Jadi ramailah ulama kata boleh jadi hak ni yang ketiga. Boleh jadi wasiat mengenai salat yang ketiga. Boleh jadi wasiat Nabi mengenai kubur yang ketiga. Jadi itu perbahasan ulama. Jadi kesimpulannya, semua wasiat Nabi itu adalah baik-baik belaka. Tak kira hak nombor berapa, tak kisah. Yang penting ialah kita mengambil wasiat daripada peringatan Nabi SAW. Jadi sekadar itulah tuan-tuan, kita sambung perenggan berikutnya. Tolong tandalah situ sebab saya ni tak tanda kerana 2-3 tempat agak baca kitab ni, buku ni. Jadi tuan-tuan tandalah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada bulan hadapan pula. InsyaAllah. Dan sebelum itu saya nak buat pengumuman sikit. Pengumuman yang pertama, saya bagi pihak keluarga Allah yarham almarhum Ustaz Fadli Ibrahim yang kita salat malam baru ni, mengucapkan berbanyak terima kasih, jazakumullah khairul jazak, kepada pihak masjid, kepada pihak khairat masjid atas segala pertolongan, bantuan, memudahkan urusan mandi, urusan kafan, urusan kebumi dan sebagainya. Jadi kami mengucapkan berbanyak terima kasih, mudah-mudahan diberi balasan yang sebaiknya oleh Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, untuk makluman tuan-tuan bahawa kami daripada medis. Saya ni pengurusi medis. Medis tu medan ilmu di Sepat. Itu makna dia. Dekat dengan kita di pantai Sepat tu. Kita sedang bangunkan masjid. Sedangkan bangunkan masjid, maka tuan-tuan diberi peluang, dipelawa untuk memberilah apa-apa sumbangan. Bahan binaan ke? Tanya dululah tapi. Tanya dulu. Okey. Tanya nak bahan apa? Kami nak batu. Contoh batu konkrit. Jadi boleh beli batu konkrit.
batu konkrit tu boleh beli, pasir. Sekarang kita nak pada pasir. Sebab kita nak buat bim dah siap, dah buat dah. Jadi nak isi tanah dalam tu. Nak isi tanah dalam masjid tadi. Nak lebih kurang 60 hingga 70 lori. Lori besar tu. Jadi tuan-tuan yang ada kelapangan sikit, kita bina sama-sama lah masjid ni. Masjid ni kita bina sama-sama. Nak hantar selori ke. Selori baru 330 selori, tayar 6. Kan? Jadi maknanya 330 ataupun nak batu konkrit, kisaran ataupun tiang Roman tu kita buat ada sebanyak lebih kurang 38 tiang. Jadi maknanya itu perlu pada. Jadi tuan-tuan sumbanglah apa-apa, kerana satu batu bata pun Allah Ta'ala sudah bina sebuah mahligai di dalam syurga. Jadi buat begitu, insya-Allah pakat-pakat sumbang sebab kita nak siapkan segera masjid tu. Itu pun ada sahabat kata kita cepat dah buat. Nak buat segera masjid tu lebih kurang keluasan 100 kaki kali 140 kaki. Masjid itu 100 kaki lebar dan 140 kaki panjang ke belakang. Jadi insya-Allah kita dah buat masjid. Lepas tu banyaklah binaan dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan pakai batu pasir ke, simen ke, duit ke. Jadi insya-Allah tolong yang pertama. Yang kedua, kita telah pun sebagaimana saya sebut itu, kita telah buat kuliah duha perdana. Kuliah duha perdana di tapak tu. Tuan-tuan lalu tu tak nampak sebab kita buat belah dalam, bawah kanopi je. Bawah kanopi tu sebab masjid tak siap lagi. Kita dah pergi duduk kuliah ni setahun lebih dah. Setahun lebih panggil orang-orang dekat-dekat. Masjid dekat-dekat pakat pergi hari Ahad. Sebab kita tak buat apa hari Ahad. Duduk meja rumput depan halaman begitu je lah. Duduk main kucing Parsi lebih kurang. Jadi mana pada tu kita berhenti sekejap pukul 9.30 pukul 9 sampai pukul 11 je 2 jam. Dia kita buat kuliah duha perdana minggu depan ni hari Ahad depan ni. Kita buat setiap minggu ketiga ialah forum duha perdana. Forum duha perdana. Jadi untuk minggu depan ni panel dia ialah Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Nek Bakri Nekmat dan Ustaz Desuki Abdul Rani. Jadi tuan-tuan kita buat forum. Minggu berikutnya lagi, minggu keempat, Ustaz Salahuddin Nasir daripada Gombak. Kita panggil. Baru ni hari Ahad baru ni Ustaz Halim Nasir, selebriti TV3, TV Hijrah kita. Tanyalah Ustaz tu dia. Jadi maknanya kita panggil untuk orang penuhkan. Mana dia tak kena tiket, tak kena bayar apa. Tuan-tuan pergi je. Maknanya untuk kita belajar, kita hidupkan tempat tu. Sebab tu kita namakan medan ilmu. Mana untuk kita hidupkan suasana di situ dengan ilmu. Tuan-tuan pun boleh tengok masjid apa benda lagi tak siap. Pakat-pakat tolong. InsyaAllah. Kita tak nak berhenti pembinaan tu jangka. Nak siap pada paling lewat pada bulan 4 tahun depan. Itu paling lewat. Kalau lebih awal, Alhamdulillah. Siap masjid tu insyaAllah. Kurang-kurangnya hidup kita ni ada kita bina masjid. Atap ke, tiang ke, simen ke, batu ke, sebagainya. Jadi insyaAllah sekadar itu saja untuk malam ni. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.